Jadi penghulu istighfar, kalau siapa baca mak surat, dia akan baca. Automatik dia tak akan tinggalkan. Tuan-puan sekalian, buku ni dah tak banyak. 5 surah pilihan dan al-maq surat beserta terjemahan surah perbaharui dari Fadilat Zikir. Buku susunan Ustazah Asma Harun boleh cari dekat Shopee kita. Kita punya Shopee account iaitu Galeri UAH. Cari Galeri UAH. Galeri Ustazah Asma Harun. Galeri UAH. Pendek je, Galeri UAH. Ada buku ni. Kenapa buku ni berbeza? Kan, ini susunan saya dengan tim, tapi memang saya yang minta saya nak macam ni, macam ni, macam ni. Setiap bacaan dalam al-maq surat ada dalil dia di bawah, ada keterangan hadis Nabi. Sebab itu bila kalian pergi contoh dekat Sayyidul Istighfar, ni saya buka ya, saya buka kalau Sayyidul Istighfar berada pada muka surat, Masya Allah. Sayyidul Istighfar. Okey. Sayyidul Istighfar ada muka surat 20. Ada muka surat 20. Okey, dengar ya, saya bacakan. Hadis Nabi SAW daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi, baginda bersabda, penghulu istighfar ialah, dan ini ada riwayat oleh Bukhari dan lainnya, hadis sahih tuan-puan sekalian. Nabi bersabda daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi, baginda bersabda, penghulu istighfar ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah. Okey, siapa yang nak beli? Akak dah beli buku ni dalam Shopee kita ada. Sahabat tolong share perkongsian ni supaya lebih ramai yang hadir. Sebab saya rasa sangatlah rugi kita tak beramal dengan pulu istighfar ni. Sangat amatlah rugi. Satu kerugian yang paling besar. Lebih rugi daripada kita kehilangan emas. Lebih rugi daripada kita menghadapi kerosakan harta benda. Siapa yang tak beramal dengan pulu istighfar, ia ada satu kerugian dunia dan isinya. Ibarat begitulah. Sebab pahala, ganjaran, kebaikan yang Allah nak beri daripada pulu istighfar ni terlalu hebat, terlalu besar. Mari kita dengarkan hadis Nabi ni, kita sambung ya. Nabi bersabda, siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan ataupun khusyuk terhadapnya ketika petang, bila baca pada waktu petang, Nabi kata, tiba-tiba dia mati pada malamnya, dia pasti masuk syurga. Nabi kata dia akan masuk syurga. Dan sesiapa membacanya dengan penuh yakin terhadapnya ketika pada waktu pagi, tiba-tiba dia mati pada harinya, dia akan masuk syurga. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut dia dicatat sebagai ahli syurga. Soalannya sahabat-sahabat, siapa yang beramal dengan Sayyidul Istighfar ini, dia dijamin syurga, dia dicatat sebagai ahli syurga. Siapa yang baca pada waktu petang, start waktu petang bila? Selepas asar tu petang lah tuan-puan sekalian. Ustazah, saya lupa nak baca Sayyidul Istighfar tu lepas asar. Saya ingat pada waktu maghrib. Bacalah pada waktu maghrib. Ustazah lupa tu maghrib. Dah lepas isyak baru teringat. Tak apa, yang penting baca tuan-puan sekalian. Maksudnya belum mati lagi. Kau teringat tu belum mati. Sempat insya-Allah. Jadi, bila baca lepas petang, selepas asar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sahabat-sahabat, maksud dia sangat hebat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah engkaulah Tuhanku dan tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Ia maksud dia tu mendalam sangat sebagai hamba ketika memohon ampun dengan Allah. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. Dan aku dalam genggaman-Mu, aku dalam janji-Mu, dan dalam sedaya upayaku aku ni menunaikan janjiku dan sebagainya. Manistata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Allahu akbar.
Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kejahatan yang aku lakukan sendiri. Tuan-puan sekalian, maksud dia sangat dalam. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kejahatan yang aku lakukan. Tuan-puan sekalian, keburukan yang berlaku, musibah, bala yang terjadi dalam hidup kita, banyaknya bukan kerana orang tu dengki dengan kita, bukan kerana orang tu khianat dengan kita, bukan kerana orang tu buat jahat pada kita dan sebagainya. Tapi bila kita muhasabah sendiri, ya Allah, aku memang layak diuji begini, dosaku terlalu banyak. Jadi kita mohon dengan Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kejahatan yang telah aku lakukan. Kita berlindung, kita dah tak nak buat kejahatan tu. Subhanallah, aku berlindung ya Allah daripada kejahatan tersebut. Aku tak nak, tolong halang aku dengan kejahatan tersebut. Dan aku berlindung daripada hasil, kesan, asbab kejahatan tu berlaku keburukan dalam hidup kita. Ya Allah, jangan asbab dosa maksiatku Engkau uji anak-anakku, ya Allah. Jangan sebab dosa dan maksiatku, ya Allah, Engkau uji akan perniagaanku. Apa sajalah yang kita bimbang, kan? Kejahatan tu sih kita mohon berlindung, kita tak nak buat dah. Min syarri ma sana'tu. Kan, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Ya Allah, aku mengakui segala nikmat-nikmatmu ke atasku, dan aku mengakui segala dosa-dosaku, ya Allah. Sebab itu sahabat-sahabat, Nabi bersabda, siapa yang beramal penghulu istighfar ini dengan yakin. Itu poin penting. Kalau orang tanya, Ustazah, senangnya nak dapat syurga, acilah kalau macam tu. Bukan susah sangat pun. Baca pagi satu kali, tak sampai pun lebih kurang 1 minit siap. Tuan-puan sekalian, cuba tengok jam. Penghulu istighfar 1 minit saya rasa siap. Itu jam depan saya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sahabat-sahabat, saya baca tak dah laju sangat. Boleh je laju lagi. Tahu tak, waktu dia tak sampai 1/2 minit. Tuan-puan sekalian, amalan tidak sampai 3,5 minit, hanya tak sampai 30 saat. Tapi dapat jaminan syurga. Kalau fikir logik, macam tak logik. Fikir logik, kita rasa macam mudahnya nak dapat syurga, macam tu je. Ustazah, dijamin syurga kalau kita mati dalam keadaan begitu. Sahabat-sahabat, dengarkan. Kena fahami betul-betul. Nabi SAW sebut, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha anta, yang kita bacakan tadi, Nabi kata, dengan yakin. Maksud dengan yakin ini, dia mesti memahami maksud. Tuan-puan sekalian, siapa yang beramal dan berdoa dan hafal, Encik tolong tutup kipas, dah sejuk lah pula. Yang berdoa menghafal Sayyidul Istighfar ini, tuan-puan sekalian, subhanallah, pertama, kena naikkan tingkatan memahami maksud. Lepas tu masa baca tu dengan yakin, maksudnya dengan penuh harap. Penuh harap meminta ampun dengan Allah. Penuh harap mengakui dosa. Subhanallah, orang yang selalu mengulangi dosa yang sama, dia sebenarnya masa minta ampun dengan Allah, dia tak minta ampun sungguh-sungguh. Kalau betul-betul dia minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh, dia tak akan ulanglah dosa. Sebab itulah ciri-ciri taubat yang diterima Allah, iaitu taubatan nasuha. Syaratnya adalah menyesal, tinggalkan dan tidak ulang. Jadi kalau siapa yang bertaubat, bacalah Sayyidul Istighfar, tapi lepas tu sebaik lepas tu buat dosa lagi. Apa tandanya itu? Ciri-cirinya apa itu? Kita bimbang, sebenarnya kita hanya berdoa ataupun buat Sayyidul Istighfar bukan kerana Allah, tapi mengharapkan syurga Allah, bukan dengan redha Allah. Macam mana nak dapat syurga Allah kalau bukan dengan redha Allah? Sebab itu tuan-puan sekalian, bila Nabi sebut barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu petang dengan keyakinan, maksud dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul baca, dengan beramal, kan? Masya Allah, jika dia mati, Nabi kata, jika tiba-tiba dia mati. Maksudnya di sini, sahabat-sahabat, Nabi sebut terhadap tiba-tiba dia mati pada malamnya. Seolahnya walaupun mati mengejut, tak ada sakit, tak ada apa, tiba-tiba dia mati pada malamnya, Nabi sebut. Tiba-tiba dia mati pada malamnya, Masya Allah, akan dicatat baginya ahli syurga. Dia akan masuk syurga. Dalam hadis ni kita baca dia akan masuk syurga, dijamin syurga. Maksudnya kalau matilah antara selepas kita baca sampai subuh. Sampai subuh. Kan mati tengah tidur ke, dia akan masuk syurga.
Dan Nabi sebut, Nabi sambung sabda, barang siapa yang baca pula pada waktu pagi, tiba-tiba dia mati pada waktu siangnya. Baca pagi tadi, kalau matilah lepas Zuhur ke lepas Asar ke, antara waktu sampailah kita nak baca lagi sekali, Nabi sebut dia akan masuk syurga. Subhanallah. Sebab itu kita kena memahami. Okey, mungkin ada orang kata, Ustazah, boleh tak Ustazah tulis? Sebab apa saya takut, saya tak erti cari apa. Okey, saya akan tuliskan ya. Sayyidul Istighfar ini, dan kita akan tulis maksud sekali. Ini adalah daripada Nabi SAW. Sebab itu siapa yang beramal, baca maksurat ni, tuan-tuan sekalian, automatik dah ada, dah susun siap-siap. Dalam ni ada Sayyidul Istighfar dan ada hadis sekali. Hadis tadi tu saya baca daripada buku ni je. Sebab itu masa saya nak susun Al-Maksurat ni, saya bagi tahu penerbit, saya kata, dan saya minta tim penyidikan, kemudian saya semak. Saya nak setiap bacaan dalam maksurat itu ada dalilnya supaya orang yakin. Sebab apa ramai yang beramal dengan Sayyidul Istighfar, bahkan diulang banyak kali, tapi tak banyak perubahan dalam hidupnya. Dia belum kuat untuk berhijrah. Saya kata sebab Nabi sebut kena yakin. Macam mana kita nak yakin kalau kita tak faham apa yang kita baca? Bagaimana kita nak beramal kalau kita tak faham apa yang kita minta? Kita sebut abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi. Ya Allah, aku mengakui bahawasanya kan segala-gala nikmat ini datang daripadamu dan aku mengakui segala-gala dosaku. Ya Allah, maksud dia dalam sangat. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli. Maka ampunilah aku ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Maka ampunilah aku. Faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengampun. Tidak ada siapa yang boleh ampunkan aku melainkan-Mu ya Allah. Sebab itu Nabi sebut Sayyidul Istighfar. Apa maksud Sayyidul Istighfar? Ini adalah gelaran daripada Nabi sendiri. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, Nabi kata, itu bukan gelaran oleh guru kita ke ustaz ke para alim ulama. Ini adalah jolokan bagi istighfar ini oleh Nabi SAW sendiri. Kan? Apa maksud Sayyid? Sayyid maksudnya penghulu, ketua. Kan? Sebab itu Rasulullah disebut Sayyidil Mursalin, iaitu penghulu para rasul. Jadi bila sebut Sayyidil Istighfar, istighfar, kan kita belajar bab taubat ni, istighfar ada macam-macam. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullah sahaja. Kan? Allah ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah aku ya Ghafar, ya Ghafar pun boleh. Kan? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pun boleh. Tapi penghulu segala istighfar. Macam-macam istighfar kita belajar, tapi penghulu ataupun ketua istighfar yang terbaik, yang paling afdal, yang paling sempurna, iaitu yang kita bacakan tadi.